Assalamualaikum. Okey, chapter seterusnya chapter 10, Diversity and Discrimination. Okey, ini chapter yang last untuk saya buat audio slide. Chapter selepas ini awak kena baca sendiri kan, sebab yang chapter lepas tu saya tak masukkan dalam final. Okey, chapter 10. Apa itu racial discrimination? Dengan kata lain, racial discrimination ni maksudnya pilih kasih secara perkauman. Dia macam perkauman lah. Melayu-Melayu, India-India, Cina-Cina. So, racial discrimination ada dalam 3 jenis. Yang pertama dari segi employment decision. Kita nak ambil pekerja dari segi pengambilan pekerja, dari segi kenaikan pangkat, dari segi pembuangan pekerja dan sebagainya, dia mengikut racial discrimination. Sepatutnya tak jadilah, benda ni tak boleh terjadi. Tapi ada sesetengah company dia mengikut discrimination. Contoh apa? Contoh macam company audit. Kebanyakannya dimonopoli oleh China. Katakanlah awak bekerja di company audit yang mana bos dia adalah Cina. Jadi kebanyakan staff dia adalah staff Cina. Staff Melayu ni dia ambil 1-2 je, sikit je. Contoh, tak semua tapi contoh. The decision based on person membership in the certain racial group. Okay. Biasanya racial discrimination ni berlaku dalam bentuk group. Sama ada dalam institusi ataupun dalam department. Dia jarang-jarang berlaku secara individual. Tapi ada. Jarang-jarang. Okay. Dan juga decision rests on unverified or unreasonable stereotype or generalization. Stereotype maksudnya pandangan kita terhadap kumpulan-kumpulan tertentu. Contoh, katakanlah company tu company saya, dan kemungkinan besar bila saya racial discrimination, saya beranggapan pekerja-pekerja bangsa India. Contoh, bangsa India mereka kurang macam mereka ni suka cakap manis tapi sebenarnya tak reti buat kerja. Contoh, itu dinamakan stereotype. Pandangan seseorang terhadap kumpulan tertentu. Itu contoh Okey. Dan di negara luar, racial discrimination ni lebih kepada orang kulit hitam. Sedangkan negara Amerika tu penduduk asalnya adalah orang kulit hitam. Tetapi disebabkan pendatang iaitu orang kulit putih, majoritinya, jadi mereka menyingkirkan orang kulit hitam ni dalam masyarakat mereka. Dan macam mana kita nak tahu bukti terwujudnya racial discrimination? Ada 3, iaitu experimental, statistikal dan episodik. Kita tengok. Ianya dilakukan oleh Matt Benrick. Dia ni pergi hantar 2 orang applicant, 2 orang calon untuk menjawat sesuatu jawatan sebagai pelayan dalam sesebuah restoran. Dia hantar 2 orang perempuan, cantik penampilan, sama-sama mempunyai degree. Ni contoh Dia hantar pergi ke New York City Restaurant untuk mencari pekerjaan sebagai waitress, pelayan. Dan 2 orang ni pula, seorang kulit hitam, seorang kulit putih, seorang Asian, seorang Hispanic. Hispanic ni nama kaum lah. Okey, apa yang terjadi keputusannya? Orang kulit putih ni, applicant yang kulit putih ni, dia mendapat kerja dan dia mendapat lebih banyak informasi terhadap job duties dia, berbanding dengan seorang ni tak dapat kerja sebab dia kulit hitam. Itu dia buat eksperimen. Bukti yang kedua, tengok pada statistical evidence. Ada banyak, boleh search. Orang Asian gaji dia banyak mana, orang kulit putih gaji banyak mana dan sebagainya. Yang ketiga, episodic evidence. Episodic evidence ni dia maksudnya dia dalam business life. Dalam business life, kalau awak ni cantik penampilan, kulit putih kan, kalau kita orang Melayu kita cakap apa? Dahi licin.
Kitalah yang akan diletakkan di bahagian hadapan sebagai penyambut tetamu, sebagai usherer. Tetapi orang yang mempunyai kulit sawo matang, kulit hitam dan gelap sikit ni, mereka diletakkan di bahagian store. Contoh, ini antara bukti-bukti yang berlaku di luar negara. Pak, Asian, American, Filipino, Mexican, Latino, mereka ni diletakkan bahagian stock room. Okey, di bahagian belakang. Bahagian depan semua yang kulit hitam, yang cantik, yang comel. Okey. Ada kategori juga racial discrimination institutional. Part of corporate culture. Ini pun sama juga. Ada setengah organisasi yang mana mereka mengamalkan racial discrimination. Kalau company tu company Cina, semua yang top management semua orang Cina. Orang Melayu tak ada. Orang Melayu paling common pun jadi setiausaha lah kot. Contoh Kemudian individual discrimination pun ada juga. Maksudnya dia, kalau dia bangsa Sing, dia akan utamakan bangsa dia dan juga sama ada bangsa India sekali. Dia akan ketepikan bangsa lain. Itu individual discrimination. Macam kita lah. Macam saya lah juga kadang-kadang kan, kalau kita ada masalah nak hantar ke bengkel, antara bengkel India dengan bengkel Melayu, baik saya hantar bengkel Melayu. At least saya bantu bangsa saya. Itu contoh. Isolated from regularized incident. Okay, katakanlah dalam company tu kita dah nampak dah dia ni lebih kepada rasis. Dia suka berpuak-puak, berkaum-kaum. Jadi kita isolatekan dia, kita asingkan dia. Kalau ada cawangan kat tempat lain, hantar dia kat tempat lain. Jangan ganggu kita kat sini. Contoh. Kadang-kadang nak menjadi racial discrimination ni ada masanya ianya tanpa kita sedar. Unintentional from intentional. Tanpa niat pun. Tiba-tiba benda tu terjadi. Sebab apa? Contoh, kita nak BMF, nak beli makanan. Makanan ataupun nak beli barang-barang peralatan makanan. Kita akan beli dekat kedai-kedai Melayu. Takkan kita nak beli dekat kedai-kedai India dan sebagainya kan? Contoh, padahal benda tu still halal lah, benda yang sama. Okey, disebabkan ada kes-kes discrimination, ada aduan-aduan, kerajaan terpaksa campur tangan yang mana dia meletakkan sebagai discrimination ni dalam regulation kita. So, keputusannya racial and similar types of discrimination are directly illegal. Adalah salah di sisi undang-undang. Siapa yang teraniaya, siapa yang suffer daripada tindakan discrimination tu, diorang boleh melaporkan kepada Jabatan Buruh. Okay? Government oversight is continuous. Dia akan sentiasa memantau. Government regulation insists that companies wanting to do business with deep-pocketed Washington DC implement exemplary dan sebagainya lah. So maksudnya masih ada government regulation lagi. Okay, etik. Ada hujah-hujah yang terlibat dalam discrimination. Fairness argument typically operate from the assertion that discrimination divide up securities opportunities in an unacceptable way. This kind of argument are sometimes called justice argument. Okay? So, maksudnya hujah-hujah ni dia nak pastikan supaya tak berlaku discrimination lah. Contoh, discrimination ni contoh macam kalau kerja bahagian admin kebanyakan orang perempuan je. Orang lelaki dia pergi letaknya kerja-kerja yang susah-susah, berat-berat. Ada juga orang lelaki yang suka buat kerja admin, contoh. So dia hujah ni dia memerlukan keadilan. Kenapa diorang je? Contoh. Okay, right argument pula ni lebih kepada basic human right lah. Saya berhak. Contoh macam pekerja bawahan
disuruh balik sampai pukul 10 malam. Pekerja atasan balik ikut office hours. So pekerja bawahan ni diorang pun ada juga anak, ada juga keluarga. Jadi diorang tuntutkan hak diorang. Sebab mengikut pada basic human right. Utilitarian ni argument employed in the economic world frequently assert that discrimination reduce the society economic productivity and so harm the general welfare, the happiness of the society. Disebabkan ada discrimination macam ni, mengikut falsafah utilitarian, dia akan mengakibatkan kemerosotan dari segi produktiviti dalam ekonomi. Gender discrimination pun ada juga, and occupational segregation. Cuba tengok, yang bawa lori kebanyakannya orang lelaki. Ada tak perempuan bawa lori? Ada, tapi kurang. Cuba tengok yang jadi nurse kebanyakannya perempuan. Ada tak nurse lelaki? Ada, tapi sedikit. Jadi dia ada macam gender discrimination lah. Okay. Ada yang dari segi hierarchical, maksudnya top management kebanyakannya orang lelaki. Tak ada orang perempuan. Contoh. Yang satu lagi, stereotype. Stereotype maksudnya pandangan terhadap kumpulan tertentu. Dia beranggapan orang perempuan ni tak payahlah jadi ketua, biarlah yang ketua semua lelaki. Ni contoh. Okay. So kalau nak tengok 90% adalah perempuan, awak pergilah ke bahagian dental, hygienist, preschool and kindergarten teacher. Mana ada cikgu tadika lelaki, semua perempuan. Ini contoh lah, ni antara contoh. Nurse. Okey, yang ni pula 99% adalah lelaki. Yang kerja bawa bas, yang kerja bawa simen, yang kerja-kerja heavy ni lah, bawa crane dan sebagainya. Okey. Sama juga, gender discrimination juga boleh berlaku dari segi employment decision, hiring, promoting dan sebagainya. Decision is based on person gender rather than individual merit. Maksudnya kalau saya offer sebagai cleaner, tiba-tiba yang datang tu adalah lelaki, saya akan fikir banyak kali. Tapi kalau cleaner tu perempuan, mungkin saya terus ambil dia. Contoh. Okay. So decision raised on unverified stereotype or generalization about members of that gender. Okay. Okay. Apakah sebab-sebab berlakunya pilih kasih tu? One explanation is biological. Okay, perempuan dan lelaki ni memanglah ikutkan ada perbezaannya dari segi emosi. Kenapa guru tadika kebanyakannya perempuan? Sebab perempuan ni ada sifat keibuan, ada sifat kasih sayang pada anak-anak muridnya. Jadi mungkin cara mereka nak menangani, nak handle anak murid ni memerlukan emosi. Lelaki ni ada emosi tapi mungkin dia susah nak tunjukkan. Macam tu, biological. Contohlah. Okey. Yang seterusnya apa lagi? Social precedent. Ni kalau macam orang perempuan, kenapa dia suka jadi nurse? Sebabkan dia suka berkomunikasi dengan orang. Dia pandai pujuk, dia pandai katakanlah orang tu tak nak makan ubat, dia pandai pujuk, dia pandai uruskan pesakit dengan kasih sayang. Contohlah. Kalau orang lelaki dia lebih aktiviti lasak. Dia suka panjat sana panjat sini kan. Pergilah repair lah bumbung. Jadilah tukar rumah. Contoh. Yang seterusnya, discriminatory prejudice. Favor one gender over another because of unverified generalization about differences between men and women. Contoh, saya adalah bos perempuan, so saya nak saya punya staff semua perempuan, saya tak nak staff lelaki, pening kepala saya. Contoh, prejudice, discriminatory prejudice. Okay, ethic men and women, women and men work. Okay, contoh macam firefighter, bomber tu kan, jaranglah bomber perempuan, biasanya lelaki. Ada tapi jarang. Lodger, construction, kan kebanyakannya lelaki sebab memerlukan tenaga yang kuat.
It become directly unethical to reserve some job for women and other for men because that set up limit both men and women. Tak boleh, dia jadi unethical, tak beretika sekiranya jawatan tu awak asingkan. Berapa perempuan, berapa lelaki, tak boleh. Macam nak jadi pensyarah. Katakanlah pensyarah bahagian landscape, awak perlukan 2 lelaki, seorang perempuan, tak boleh. Awak bagi peluang pada siapa-siapa yang nak. Jadi siapa yang submit dulu, applicant, siapa yang datang interview dulu, mungkin dia berpeluang. So tak ada kota-kota. Okay. Fixing hair and giving car makeover. Ini contoh lah. Okay, next. Grass ceiling, dia kata dia berlaku apabila pekerjaan tu dimonopoli secara tradisionalnya oleh orang lelaki. Contoh, bawa lori, orang lelaki yang ambil. Tiba-tiba bila perempuan tu masuk, perempuan tu terima salary yang sama, terima dari segi treatment layanan yang sama, dan akhirnya dia dinaikkan pangkat. Apa jadi? Perempuan tersebut dinamakan glass ceiling. It's the experience of women topping off in their career for apparently no reason beyond the womanhood. Dimonopoli oleh orang lelaki, tapi tiba-tiba perempuan masuk bidang tu, dia yang dapat top achiever. Ataupun contoh lain, bawa kapal terbang. Biasanya lelaki, tiba-tiba ada perempuan masuk dan dia berjaya menjadi ketua pilot. Dia pula jadi ketua. So dia dinamakan glass ceiling. The special case of motherhood, yang ini lebih sifat keibuan lah, you all boleh go through nanti kan. Okay, diversity of discrimination. What hold all this group together is that they fit into the most general form of the definition of discrimination. Okay, diversity of discrimination, kepelbagaian dalam pilih kasih itu. Ada banyak jenis. Okay, terutama kalau staff tu dalam pelbagai kaum. Kita ada Sing, dalam company tu ada Sing, ada Melayu, ada India, ada Cina, ada Bidayu, ada Sarawak, ada macam-macam lah. Concealable and inconcealable. Maksudnya concealable ni benda yang tak boleh disembunyikan. Inconcealable, benda yang boleh disembunyikan. Yang tak boleh disembunyikan, contoh macam religious belief. Orang Islam sembahyang lah, buat apa kita nak sembunyi-sembunyi sembahyang. Contoh, orang India nak pergi sembahyang, pergilah kat kuil. Benda yang tak boleh disembunyikan. Sexual orientation. Okay. Universality versus individuality. Okay. Yang ni lebih kepada age is different. Kadang-kadang bila yang masuk tu adalah orang yang dah berumur, mungkin kita antara pilih yang tidak. Sebab diorang punya energi mungkin dah kurang, diorang punya pemikiran mungkin dah tak boleh nak memikir ahead ke depan. Tapi bila yang datang interview tu, dia adalah fresh graduate, dia tengah fresh lagi, banyak lagi idea dia, so mungkin kita akan pilih dia. Itu dinamakan universality. What is minority? Minority ni orang yang kecil-kecil lah. Okay, contoh macam orang perempuan. Perempuan ni 50% daripada population lah, orang perempuan dah bekerja. Tapi orang perempuan ni menjadi minority untuk menjawat jawatan board of director. Macam tu. Itu masuk minority. Saya ringkaskan Victim ni mangsa. Mangsa, bila kita didiskrimination kan, kita adalah mangsa. Mangsa ada strong victimization dengan weak victimization. Strong victimization, kita secara direct, kita adalah mangsa didiskrimination kan. Kita ada kelayakan yang sama, kita dah bekerja lama, tapi kenapa kita tak dinaikkan pangkat langsung? Weak victimization maksudnya dia bukan secara direct terkena keadaan pilih kasih, tapi dia lebih kepada
untuk kepentingan diri dia. Okay, affirmative action ini lebih kepada action lah. Maksudnya macam ada society, perfect society yang mana dia nak mengelak discrimination ni berlaku. Okay, so sebelum benda ni terjadi dia dah elak awal-awal. So ini adalah beberapa policy. Okay, contoh kat bawah sekali tu, an affirmative action policy may be part of an organizational strategy to benefit from underused human resource in an area. Nak galak, nak pastikan tak berlakunya penyalahgunaan tenaga manusia di sesebuah tempat. Habis dah. Okay, itu sahaja. Good luck for your final exam. So any question, any inquiries, please do not hesitate to text me or messaging me. Okay, so apa-apa message saya lah. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.